Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersua dalam rancangan Al-Hidayah pada kali ini. Dan pada kali ini Al-Hidayah menceritakan tentang sebuah kecurangan. Biasa kita mendengar suami curang, dan biasa juga kita mendengar kes-kes isteri curang. Tapi ada satu lagi kecurangan yang berlaku dalam masyarakat kita. Tapi jarang-jarang kita dengar istilah ini, iaitu peniaga curang. Inilah satu tajuk yang kita nak bawa dalam Al-Hidayah pada kali ini, iaitu peniaga curang. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita melihat kepada peniaga yang curang, siapakah peniaga curang, bagaimana ciri-cirinya, apakah akibatnya, alangkah baiknya kalau pada kali ini, pada peringkat awal mukadimahnya, kita sentuh terlebih dahulu tentang perniagaan dalam Islam. Berniaga dalam Islam ini, tuan-tuan dan puan-puan, adalah satu kerja yang mulia. Sebab itu Nabi SAW sejak daripada umur 12 tahun sudah pun dilatih berniaga oleh atuknya, datuknya Abdul Muttalib, dan juga oleh bapa saudaranya Abu Talib, berniaga ke Syam dan ke Yaman. Daripada Mekah ke Syam, kemudian Mekah ke Yaman. Setiap tahun begitulah yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula sejak umurnya 12 tahun. Sebagaimana saya sebut tadi, kerja berniaga adalah kerja yang halal, dan kerja halal ini dituntut dalam Islam sebagaimana hadis Nabi, talabul halali faridatun ataupun wajibun ala kulli muslim. Mencari nafkah yang halal, mencari kerja yang halal adalah merupakan suatu kewajipan bagi orang-orang Islam. Dan kata-kata hikmah pernah menyebut, tis'atu a'syarir rizki fit tijarah. 9/10 punca rezeki adalah daripada perniagaan. Maka beruntunglah orang-orang yang melakukan perniagaan, sebab keuntungannya bertambah-tambah. Sebab 9/10 punca rezeki datang daripada perniagaan. Dan Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabat, su'ilan Nabi SAW, ayyul kasbi afdal. Sahabat tanya Nabi, apakah sebaik-baik pekerjaan? Apa jawab Nabi agak-agaknya, tuan-tuan dan puan-puan? Nabi menjawab, qal amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Itu jawapan Nabi. Nabi menjawab, kerja yang terbaik, pekerjaan yang paling mulia ialah pekerjaan seseorang dengan menggunakan tangannya, menggunakan penak lelahnya, titik peluhnya, tulang kerat, 4 keratnya itu. Dan Nabi sambung lagi, wa kullu bai'in mabrur. Dan pekerjaan yang mulia lagi ialah jual beli yang baik, perniagaan yang baik, yang tidak ada penipuan di dalam perniagaan tersebut. Dan orang-orang yang berniaga, melakukan perniagaan dengan jujur, dengan amanah, dengan baik, tidak ada penipuan, tidak ada kecurangan, Nabi SAW telah menjanjikan satu ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadisnya yang berbunyi, at-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Apa kata Nabi? Nabi menyebut bahawa peniaga yang jujur lagi amanah dalam menjalankan perniagaannya, tidak menipu orang, tidak berlaku kecurangan, tidak melakukan penipuan, insya-Allah di hari kiamat nanti dia akan dibangkitkan dengan siapa? Dia akan dibangkitkan beserta dengan golongan para nabi, beserta dengan golongan siddiqin, dan juga bersama dengan orang-orang yang mati syahid. Alangkah hebatnya ganjaran bagi peniaga-peniaga. Boleh jadi di hadapan saya ini ialah peniaga-peniaga. Boleh jadi yang melihat di kaca TV ini ialah peniaga-peniaga. Alangkah indahnya ganjaran yang Allah sediakan untuk anda semua, wahai peniaga-peniaga. Peniaga-peniaga ini tak kiralah di pasar malam ke, di pasar tani ke, di kedai ke, di tepi jalan ke, di pasar biasa ke, ataupun dia menjual makanan ke, menjual minuman saja ke, menjual sayuran saja ke, menjual barangan runcit saja ke, ataupun menjual makanan segera ke, ataupun menjual kereta ke, menjual rumah ke, ataupun buat direct selling ke, semuanya terlibat.
Kalau berniaga dengan jujur dan amanah, insya-Allah tempatnya dalam syurga bersama dengan para nabi, bersama dengan para siddiqin dan bersama dengan orang-orang yang mesti syahid. 3 golongan ini. Dengan orang-orang yang melakukan perniagaan tetapi menipu orang. Peniaga yang curang, dia melakukan kecurangan sama ada terhadap barang ataupun terhadap harga. Bagaimana kita lihat? Apakah hukuman? Apakah azab yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk golongan peniaga yang curang? Mudah-mudahan di hadapan saya di kaca TV tidak ada peniaga yang curang. Mungkin di tempat lain. Kita lihat dalam suratul Mutaffifin ayat 1 hingga 3. Allah Taala menyebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Sadaqallahul azim. Apa maksudnya? Wail, Tuhan sebut mula-mula sekali. Apa itu wail? Celaka. Untuk siapa celaka? Lil mutaffifin, iaitu peniaga-peniaga yang menipu dalam sukatan dan juga timbangan. Tuhan kata celaka. Iaitu apabila barangnya ditimbang, dia minta disempurnakan timbangannya. Tetapi apabila dia menimbang untuk orang lain, maka dia kurangkan timbangan tersebut. Inilah peniaga yang curang. Maka Allah sediakan satu hukuman untuknya. Apa dia? Hukumannya ialah kecelakaan. Apa itu celaka, tuan-tuan dan puan-puan? Celaka ialah tidak berkat. Allah melaknat peniaga tersebut. Allah melaknat keuntungan yang dia dapat. Allah melaknat barang-barang yang ada dalam kedainya sekiranya dia melakukan kecurangan dalam perniagaan. Maka Allah tak terima. Kalau dia menggunakan hasil-hasil perniagaan untuk sembahyang, Allah tak terima sembahyangnya. Dia sedekah, Allah tak terima sedekahnya. Sebab Allah dah kata celaka, yakni tidak ada keberkatan. Oleh itu, wahai peniaga-peniaga semua, bila kita menyukat, sukatlah betul-betul. Lebih sikit tak apa untuk orang lain. Kalau kita menimbang, timbanglah tepat-tepat. Lebih sikit untuk orang lain, tidak mengapa. Jangan dikurangkan. Yang keduanya, siapakah peniaga yang curang? Selain daripada dia menipu dalam timbangan dan sukatan, peniaga yang curang lagi dalam konteks agama kita ialah peniaga yang tidak peduli soal haram barang yang dijualnya itu. Kita, tuan dan puan, kalau kita lihat peniaga curang ni dia melakukan jual beli benda yang haram. Yang pertama, jual beli barang yang haram adalah haram. Kalau benda tu haram dalam agama, jangan dijual. Sebab menjualnya adalah haram. Sebab hukum barang tersebut adalah haram. Contohnya, arak. Arak adalah haram dalam agama Islam. Menjual arak dikira haram. Orang yang menjual arak dikira peniaga yang curang. Begitu juga soal katakanlah dadah. Ada orang menjual dadah. Sebab kalau jual dadah dapat keuntungan banyak. Barang sikit saja, tetapi harganya mahal. Tetapi ada orang boleh menjual dadah. Dadah itu hukumnya haram. Maka menjual dadah pun dikira haram dalam agama. Orang yang menjual dadah dikira sebagai peniaga yang curang. Apa lagi VCD lucah. VCD lucah. VCD lucah adalah haram. Orang yang berniaga VCD lucah tak kira di pasar malam ke, pasar tani dia, di kedai yang khusus untuk VCD ke, dia menjual juga, maka perniagaannya adalah haram. Peniaga ini dikira sebagai peniaga yang curang. Apa lagi? Bangkai. Dalam konteks hari ini katakanlah macam ayam tak sembelih. Dia dah tahu ayam tak sembelih, ayam yang baru dilanggar oleh kereta tadi katakanlah. Dia bawa balik ke rumah, dia potong-potong sikit dia punya leher, ayam punya leher, dia pun jual. Menjual bangkai, bangkai itu haram hukumnya. Menjual bangkai adalah dikira satu perniagaan yang haram. Maka tuan-tuan, peniaga tersebut adalah peniaga yang curang, tidak diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Nabi SAW menyebut, Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Wa qala innallaha idza harrama syai'an harrama thamanahu.
Apa maksudnya? Nabi menyebut, sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan perniagaan khamar, iaitu arak. Ya, mengharamkan perniagaan bangkai, mengharamkan perniagaan khinzir, dan mengharamkan perniagaan patung-patung berhala. Dan Nabi menyambung lagi, sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu, Allah juga mengharamkan harga barang tersebut. Artinya Allah mengharamkan perniagaan yang berasaskan kepada benda-benda ataupun barangan yang haram. Na'udzubillah min zalik. Ya, ya, wahai peniaga-peniaga semua, insaflah kalau ada perniagaan kita terlibat dengan barangan ataupun benda-benda yang haram. Peniaga yang curang lagi lah, peniaga yang menjual benih ataupun sperma binatang. Sebab ada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Jabir anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il durabil fahli, rawahul Muslim wan Nasa'i, bahawa Nabi melarang menjual benih yang ada dalam binatang. Ya, sebab tak tentu lagi benih itu menjadi ataupun tidak, maka ada unsur-unsur penipuan di situ. Ya, lagi peniaga curang ialah peniaga yang menjual burung di udara ataupun menjual ikan di dalam air yang belum ditangkap, yang belum dikail, yang belum dipukat lagi. Kerana ia mengandungi unsur-unsur dan makna penipuan. Itu burung saya ada 10 ekor dan terbang. Saya menjual kepada anda 1 ekor RM1, 10 ekor RM10. Maka menjual burung di udara adalah haram. Ya, sebab penipuan. Macam mana pembeli nak dapat burung tersebut? Maka ini adalah dikira sebagai peniaga yang curang. Sebab Nabi SAW melarang perniagaan seperti ini. Sebagaimana sabdanya, La tashtarus samaka fil ma' fa innahu gharar. Jangan kamu membeli ikan di dalam air, dalam kolam ke, dalam tasik ke, dalam sungai ke, dalam laut ke, tak kira dalam air, dalam perigi ke, fa innahu gharar, kerana sesungguhnya dia adalah penipuan. Saya menjual kepada anda, dalam kolam saya ni ada 100 ekor ikan. Betul ke 100 ekor ikan ada dalam kolam dia? Belum tentu lagi. Ya, boleh jadi ada 50 ekor. Sebab mungkin biawak sudah sapu 50 ekor yang lain. Maka dengan sebab itu, Nabi menyatakan bahawa hukum membeli ikan dalam air yang belum tentu jumlahnya adalah satu penipuan yang dilakukan oleh peniaga. Maka dia adalah peniaga yang curang. Ialah peniaga yang menjual buah di atas pokok yang masih putih. Buah masih putih, kecil lagi. Buah durian ke, buah rambutan ke, buah cempedak di luar pagar ke, atas pagar ke, semuanya haram. Sebab belum tentu lagi dia masak. Maka jual beli tidak sah. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, Nabi SAW melarang. An Ibni Umar, nahan Nabi SAW an bai'is samari hatta yabduwa salahuha. Nabi melarang menjual buah-buahan yang masih putih yang ada di atas pokok sehinggalah ternyata masaknya barulah boleh jual. Kalau menjual, peniaga tersebut adalah curang. Sebab menjual buah yang belum tentu lagi masak. Entah-entah dipukul angin, dia jatuh ke bumi. Siapa lagi peniaga yang curang? Peniaga yang curang, tuan-tuan dan puan-puan, ialah peniaga yang menjual barang yang sudah pun dibeli oleh pembeli yang lain. Mungkin pembeli yang kedua datang menawarkan harga yang lebih tinggi. Maka dia pun menjual kepada pembeli yang kedua. Maka penjualan, perniagaan barangan tersebut adalah haram. Allah tak terima. Sebab barangan tersebut sudah pun dibeli oleh pembeli yang pertama. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Nabi menyebut la bai'a ba'dukum ala bai'i akhihi. Tidak boleh kita menjual suatu barang yang telah pun dipunyai oleh orang lain kepada orang yang datang kemudiannya. Siapa lagi peniaga yang curang? Ya, mudah-mudahan peniaga-peniaga depan saya, dia buatlah ya senarai. Peniaga curang ni aku tak kena. Mungkin yang ni tengok pula ya. Peniaga curang siapa? Peniaga yang menjual barang dengan menipu. Ya, menipu. Dia kata kepada pembeli, barangan saya bagus. Ya, barang baru sedangkan sudah use, sudah pun diguna. Ataupun buah ni, buah durian saya elok, tetapi bawahnya sudah buruk, maka ditampar-tampar dengan daun. Ya,
maka yang tu namanya menjual barang dengan menipu. Pembeli pun belilah, bawa balik ke rumah, nak bagi makan kepada anak isteri, tengok-tengok sudah busuk, ada ulat lagi, maka kecewalah pembeli. Bukan sekadar pembeli kecewa, anak isteri pembeli kecewa. Allah melaknat peniaga seperti ini. Sebelum kita menjual barang kepada orang, kita cek terlebih dahulu. Periksa dengan teliti. Di mana cacatnya, di mana rosaknya. Kalau tidak ada rosak, tidak ada cacat, maka jualah barang tersebut. Kalau ada rosak, kalau ada kecacatan, nyatakan kepada pembeli. Wahai tuan pembeli, bawah ini, durian ini ada rosak sikit, ada buruk. Kalau you mau, kalau awak mau, sila beli. Kalau tidak mau, tak apa, letak di sini. Kalau dia mau, dalam keadaan rosak, dia beli, tidak mengapa. Sebab kita tidak menipu pembeli tersebut. Kalau menipu, maka dia dinamakan sebagai peniaga yang curang. Nabi menyebut, Man ghasyana falaysa minna. Siapa menipu kami, dia bukan daripada kalangan kami. Iaitu bukan daripada kalangan orang Islam. Siapa lagi pembeli yang curang? Peniaga yang curang. Peniaga yang curang ialah peniaga yang menjual bahan najis. Barangan najis. Saya sebut ya, yang pertama menjual arak, najis. Ya, menjual bangkai, ayam tak sembelih, najis dan sebagainya. Ya, yang ni dikira haram, maka dikira sebagai peniaga yang curang, Allah tak berkat. Apa jadi kalau dalam kita mengurangkan sumbangan timbangan ataupun sukatan, Allah sediakan kecelakaan. Bagi mereka yang menjual dalam keadaan benda tersebut haram, Nabi menyebut, Innallaha tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Allah itu baik, Allah tak terima melainkan yang baik-baik saja. Jual barang yang baik-baik saja. Jangan jual barang yang tak baik. Jual barang yang haram itu tak baik. Kemudian Nabi menyebut tentang seseorang yang datang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok ya. Kalau tuan-tuan menjual barang yang tak baik, yang Allah tak suka, yang Allah haramkan, sumber ataupun keuntungan yang tuan-tuan dapat, puan-puan dapat, Allah tak terima, maka Nabi menyebut seseorang yang berdoa, sedangkan makanannya bersumberkan yang haram, sedangkan minumannya bersumberkan yang haram, baju yang dipakainya adalah daripada sumber yang haram, dia pun berdoa, Ya Rab, wahai Tuhan, Allah tak makbul, sebab semua yang ada padanya daripada sumber yang haram. Oleh itu, wahai peniaga-peniaga, cek semua. Ya, apa ada pada diri kita. Adakah datang daripada sumber yang haram, maka Allah tak terima. Hatta kepada baju yang kita pakai sekalipun, buat sembahyang, Allah tak terima. Nabi menyebut dalam sebuah hadis, ya, Maniktasaba malan min ghairi hillihi. Siapa yang dapat harta bukan dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang Allah redha, ya, orang marah pula pendapatan yang kita dapat. Ya, sebab kita menindas orang, menipu orang. Apa Nabi kata? Fa in tasaddaqa bihi lam yuqbal minhu. Seandainya dia bersedekah dengan wang keuntungannya itu kepada masjid ke, surau ke, fakir miskin dan sebagainya, lam yuqbal minhu, kata Nabi, Allah tak terima sedekahnya. Nabi sambung lagi, wa in anfaqa minhu lam yubarak lahu fih. Seandainya dia nafkahkan untuk anak isteri, untuk mak bapaknya, Allah tidak berkati nafkahnya itu. Wa in tarakahu khalfa zahrihi kana zaduhu ilan nar. Sesiapa yang meninggalkan, kemudian dia mati, meninggalkan harta-harta yang bersumberkan daripada wang pendapatan yang haram, perniagaan yang haram, peniaga curang, maka peninggalannya itu, harta-hartanya itu yang ada dalam bank dan sebagainya, dalam bentuk saham dan sebagainya, bekalan untuk menemuinya dalam api neraka nanti. Na'udzubillah min zalik.